Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Al-qawlu fil wuqufi ala makanin tahirin, perbicaraan tentang wajibnya berdiri di atas tempat yang suci. Wathalithu, dan syarat sah solat yang ketiga, al-wuquf ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci. Fala tasihhu salati syakhsin yudaqi ba'da badanihi aw libasihi najasatan, tidak sah salat seseorang yang tersentuh sebahagian daripada badannya atau pakaiannya dengan najis. Fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujud, pada keadaan dia berdiri atau duduk atau rukuk atau sujud. Berdiri itu contoh dia berdiri dan pakaian dia kena dinding yang ada najis, ataupun badan dia kena dinding yang ada najis. Kalau terkena kemudian dia tarik cepat-cepat, tidak batal. Tapi kalau dia sentuh dan dia biarkan begitu, dia tahu, dan kerana dia tahu, tak tahu tak apa, maka batal salatnya. Kalau tak cecak jatuh atas pakaian dia, kalau kering dia tepis, maka tak batal. Tapi kalau basah melekat, batal. Kalau dia biarkan tak cecak kena pakaiannya, maka batal juga. Sebab dia melekat kan, dia tidak berusaha menghilangkannya. Begitu juga dengan semasa dia rukuk sujud tu, pakaiannya terlondeh, terjuntai, kena pada tempat yang ada najis. Kalau tak segera dia tarik, maka kalau dia mengetahui, batal. Kalau pakaian tu kena kencing, maka tak bolehlah nak dibuat apa-apa lagi, batal lah. Kencing budak, kencing kucing kan, contoh yang berdekatan dengan kita, maka batal sebab dia melekat pada pakaian. Al-qawlu fil ilmi bidukhulil waqti wa maratibihi, perbicaraan tentang mengetahui tentang masuk waktu dan martabatnya, martabat waktu. Warabi'u, yang keempat daripada syarat sah salat itu, al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui ilmu dengan masuknya waktu, al-mahdud syar'an, yang telah ditetapkan oleh syarak. Fa in jahilahu li'aridin, kalau dia tidak tahu, jahil tentang waktu itu sebab ada halangan, arid, sebab ada halangan, ka ghaimin aw hubisa fi mawdhi'in muzlim, seperti langit gelap, mendung yang gelap lah, hingga tak tahu keadaan waktu, masuk waktu ataupun belum, ataupun dia dikurung, dipenjara di tempat yang gelap. Wa adamu thiqatin yukhbiruhu an ilmin, tak ada pula orang thiqah yang boleh dipercayai memberitahunya tentang masuk waktu itu dengan ilmu. Ijtahada jawazan, harus dia berijtihad. Kalau ada halangan untuk dia mengetahui waktu tadi tu, harus dia berijtihad. Ijtihadnya, hukumnya harus. In qadara 'ala al-yaqin bisabri, sekalipun dia mampu untuk mengetahui dengan yakin, kalau dia bersabar, nanti adalah orang beritahu kan, atau pengumuman ke. Jadi tidak perlu dia menunggu ke pengumuman atau orang beritahu pun, dia boleh berijtihad. Harus dia berijtihad, tidak wajib lah, harus berijtihad tentang masuk waktu dan dia solat. Ataupun dia boleh mengetahui waktu itu dengan khuruj bil khuruj wa ru'yat asy-syamsi matalan, dia keluar macam mana kalau dia penjara. Tapi kalau dia dalam keadaan langit gelap, dia keluar dan dia tengok keadaan matahari, untuk mengetahui keadaan waktu kan. Jadi kalau keadaan langit gelap gitu, harus dia berijtihad tanpa dia keluar untuk melihat keadaan matahari. Wa illa, kalau tidak ada sebarang halangan, maksudnya dia bebas.
keadaan dia tidak ada halangan untuk dia mengetahui waktu, maka fa wujuban, wajib dia berijtihad. Tadi tu kalau ada halangan harus dia berijtihad. Kalau tak ada halangan, dia boleh buat macam-macam mana ke untuk mengetahui masuk waktu, maka ketika itu wajib dia berijtihad. Caranya biwirdin min Quran, dengan wirid Quran yang dia dengar daripada rumah jiran ataupun daripada madrasah yang berdekatan, wa darsin wa mutala'atin, ataupun ada majlis ilmu pelajaran dan mengulang kaji daripada tempat yang berdekatan ataupun daripada keluarga dia sendiri, ataupun dia dengar orang solat dah dekat masjid, wa salatin, itu menunjukkan bahawa waktu dah masuk lah. Wa nahwi dzalika, dan seumpama dengan itu, ka khiyatatin, seperti orang menjahit, mestilah waktu dah siang. Kalau subuh tu orang menjahit siang lah. Kalau dulu, orang sekarang ni tak kira siang malam, sebab lampu elektrik dah ada. Kalau dulu, kalau malam masalah menjahit. Wasatidikin mujarrabin, dan bunyi kokokkan ayam yang menurut kebiasaan menunjuk kepada waktu tertentu, itu mujarrab. Jadi kejadian-kejadian tadi tu yang dia dengar, semua tadi tu, itu adalah petunjuk yang boleh dia gunakan untuk berijtihad. Wajib dia menggunakan petunjuk tadi untuk dia berijtihad. Wa sawaun al-basir wal a'ma, sama saja keadaan orang tu boleh melihat ataupun orang tu buta. Mungkin kejadian ni dia berlaku kalau dalam hutan, biasa kalau dekat Malaysia dalam hutan, dia mengembara, tak ada tunjuk macam mana dah masuk waktu tidak, maka dia wajib berijtihad lah. Kalau dia tinggal seorang-seorang kat rumah, maka macam mana dia nak tahu waktu dah masuk ke tidak? Melalui petunjuk-petunjuk tadilah. Jam pun tak ada kan, maka dia wajib berijtihad. Kalau ada jam, ada radio, ada televisyen, maka radio televisyen tu adalah sebagai petanda atau petunjuk yang wajib dia gunakan. Wa amila 'ala al-aghlab fi dhannihi, dia hendaklah beramal dengan kebiasaan menurut sangkaan dia. Maksudnya kalau dia mendengar orang jiran tepi rumah baca Quran, itu kebiasaan 'alal aghlab, kebiasaannya dia lepas subuh kan. Kalau dekat masjid tu dah dengar orang solat berjemaah, itu confirm lah kan. Kebiasaannya memang dah masuk waktu. Kebiasaan. Manalah tahu kok ada rakaman ke kan. Rakan baca Quran, ingat kan solat berjemaah rupanya rakaman. Tapi kebiasaannya memang dah solat. Wa in qadara 'ala al-yaqin bisabri aw ghairihi, sekalipun dia mampu untuk mengetahui tentang masuk waktu itu dengan yakin, kalau dia bersabar nanti orang akan bagi tahu kan. Jadi dia, kalau dia nak berijtihad tanpa menunggu pemberitahuan tentang masuk waktu, dia boleh berijtihad. Malah wajib pula berijtihad itu. Kalau ada petunjuk, wajib dia berijtihad. Tak perlu tunggu orang nak bagi tahu. Au ghairihi, atau seumpamanya kal khuruj li ru'yatil fajri, seperti dia pergi keluar untuk tengok keadaan fajar, dah masuk subuh tidak kan. Fajar terbit fajar, masuk subuh. Jadi dia boleh berijtihad tanpa pergi keluar rumah, sebab dah ada petunjuk. Macam kita hari ni dah ada petunjuk, tengok jam, dah menunjukkan pukul sekian-sekian, masuk waktu, tak payah pergi tengok langit dulu, fajar dah terbit atau belum, tak payah. Maka dengan ijtihad kita tadi tu, dengan apa ijtihadnya, menengok jam, sudah cukup.
Walil a'ma kal basir, bagi orang buta sama saja hukumnya dengan orang boleh melihat. Al ajiz, tapi dia lemah, dia tak boleh bergerak kan. Taqlidu mujtahidin, boleh mengikut orang mujtahid di ajzihi fi al jumlah, sebab secara umumnya dia memang lemah, tak mampu bergerak. Maksud di sini ialah orang buta dan orang yang boleh melihat tapi dia lemah, boleh dia mengikut orang mujtahid. Asalnya tak boleh ikut orang mujtahid, sebab orang mujtahid tu dia pun berijtihad juga untuk mengetahui masa waktu. Sebab dia tak ada ilmu, maka dia perlu berijtihad melihat kepada petunjuk. Jadi kita tak boleh ikut orang tu. Bagi orang yang mampu untuk berijtihad sendiri, dia wajib berijtihad sendiri untuk mengetahui masa waktunya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri. Dia tak boleh ikut orang, kecuali kalau mengikut orang yang yakin dengan ilmunya. Di bawah nanti ada perbahasannya. Amma idza akhbarahu thiqatun min rajulin aw imra'atin walau raqiqan bidukhulihi an ilmin ay musyahadatin. Adapun jika yang bagi tahu itu ialah orang boleh dipercayai, sama ada lelaki atau perempuan, sekalipun dia adalah seorang hamba, tentang masuk waktu dengan ilmu, iaitu dengan dia menyaksikan sendiri. Ka'an qala ra'aitul fajra tali'an, seperti kalau dia kata aku tengok sendiri fajar dah terbit, masuk subuh. Au asyafaq ghariban, ataupun mega merah dekat kaki langit tu dah hilang, sebab menunjuk masuk waktu isyak. Jadi kalau dia diberitahu oleh orang thiqah yang melihat sendiri atau mengetahui dengan ilmu, maka wajiblah dia, fa innahu yajibu alaihi amal biqaulihi, wajib dia beramal dengan kata-kata orang yang bagi tahu tadi. Seperti sekarang ni ahli falak, dia mengetahui dengan ilmunya tentang peredaran matahari, maka wajiblah kita mengikut kepada perkiraan ahli falak tadi tu. In lam yumkinuhu al-ilmu binafsihi, itu kalau kita tidak mungkin mengetahuinya dengan diri kita sendiri. Macam sekarang, mana kita tahu cara nak mengetahui masa waktu? Wajib kita beramal dengan orang yang menyampaikan kepada kita dengan ilmu. Wajaza in amkanahu, tapi kalau kita mampu untuk mengetahui masa waktu itu sendiri, kita sendiri mampu, maka harus kita bertaklid. Harus saja untuk kita ikut pemberitahuan orang yang ada ilmu tadi. Harus, tidak wajib kita ikut dia, sebab kita pun ada ilmu untuk mengetahui masa waktu. Kita boleh ikut dia, kita boleh mengira sendiri, tidak wajib ikut, sebab kita ada ilmu. Wa fil qiblati la ya'tamid al-mukhbir an ilmin illa idza ta'adzara ilmuhu, dan pada arah kiblat pula, ni pada masalah lain lah. La ya'tamid al-mukhbir an ilmin. Wa fil qiblati la ya'tamidul mukhbir an ilmin illa idza ta'adzara ilmuhu. Manakala pada masalah kiblat pula, arah kiblat, tidaklah perlu iktimad, bergantung kepada orang tukang bagi tahu dengan ilmu, dengan yakin maksudnya, pada setiap kali masuk waktu. Maksudnya di sini tidak yaktamid, tidak iktimad, tidak bergantung kepada orang nak bagi tahu dengan yakin setiap kali masuk waktu. Illa idza ta'adzara ilmuhu, kecuali jika orang yang bagi tahu tu dia pun tak berapa yakin, tak ada ilmu, maka ketika tu bila nak sembahyang pada waktu yang lain, kena ijtihad ataupun kena merujuk, bertanya kepada orang lain yang diyakini ilmunya, ataupun orang yang boleh dipercayai thiqah lah, thiqah. Wa farqun bainahuma bitakarruril awqat,
perbezaan antara mengetahui waktu dengan kiblat tu tadi. Arah kiblat tu ialah dengan berulang-ulangnya waktu. Iaitulah kalau waktu solat itu dia setiap kali masuk waktu, setiap kali itulah kita kena tahu batas waktunya. Fa ya'suru al-'ilma bi kulli waqtin, maka sukar untuk mengetahui dengan ilmu, dengan yakin tentang batas waktu itu pada setiap kali masuk waktu. Sebab itulah dia wajib berijtihad kalau tak ada halangan. Kalau dia ada halangan, maka harus berijtihad. Bi khilafil qiblah, berbeza dengan masalah kiblat, arah kiblat. Fa innahu idza 'alima 'ainaha maratan iktafa bihi. Arah kiblat itu apabila dia mengetahui tentang ain, arah kiblat yang sebenar satu kali sahaja, maka berpadalah dengan sekali itu. Madama muqiman bimahalihi, selagi mana dia berada di tempat yang sama. Fala asura, tak susah. Wala yajuzu lahu ay yuqallida man akhbarahu an ijtihadin. Fala asura, bis itu tak maka bagi masalah kiblat tak susah, sekali dah cukup. Bis. Wala yajuzu lahu, tidak harus baginya, ini masalah baru, ayuqallida, untuk mengikut orang yang memberitahunya, di mana orang itu sendiri berijtihad juga. Jadi kalau orang tu berijtihad tentang masuk waktu ataupun tentang arah kiblat, kita tidak harus ikut. Tidak harus ikut ijtihad dia. Li'annal mujtahid la yuqallidu mujtahidan. Sebab kita sendiri pun kalau seandainya tak ada halangan, wajib berijtihad. Maka orang yang wajib berijtihad la yuqallidu mujtahidan, tidak boleh mengikut orang lain yang juga berijtihad. Ijtihad masing-masing. Tapi kalau orang tu yakin, kita wajib ikut. Hatta law akhbarahu an ijtihadin anna salatahu waqa'at qabla al-waqti, sehingga kalau ada orang bagi tahu dengan cara ijtihad bahawa solat yang ia lakukan itu belum masuk waktu lagi. Mana dia tahu yang solat yang kita lakukan tu belum masuk waktu? Kerana dia pun berijtihad, menurut ijtihad dia solat yang kita telah lakukan itu belum masuk waktu, tak wajib ikut. Tak wajib ikut. Lam yalzamhu i'adataha, tidak wajib ulang qada solat tadi ataupun ulang solat tadi. Hal yajuzu lil basiri taqlida al muadzin al-thiqata al-arifa aw la. Adakah harus bagi orang yang dapat melihat, orang biasa mengikut orang yang tukang azan, yang boleh dipercayai, yang mengetahui sama ada dia mengetahui tentang masuk waktu ataupun tidak. Qala Rafi'i, kata Imam Rafi'i, yajuz fi sahwi, harus ikut muazzin. Kalau cuaca cerah harus ikut muazzin. Iaitulah orang biasa yang tak ada apa-apa masalah harus ikut muazzin seandainya keadaan cuaca cerah. Dunal ghaimi, tapi kalau cuacanya mendung sampai gelap, tak nampak matahari, tidak harus ikut muazzin, dia kena ijtihad diri sendiri. Li'annahu fihi mujtahidun, sebab kalau gelap tak ada petunjuk apa-apa. Kalau dulu jam pun tak ada, sekarang dah ada jam, senang. Jadi muazzin pun ijtihad juga untuk mengetahui masa waktu. Jadi bila muazzin tu berijtihad, orang lain tak boleh ikut dia. Sebab orang lain pun wajib berijtihad sendiri-sendiri. Wa huwa la yuqallidu mujtahidan. Jadi orang yang dapat melihat, orang biasalah, tidak boleh mengikut orang mujtahid untuk mengetahui masuk waktu solat ataupun arah kiblat. Ini khas untuk masuk waktu solat dah. Untuk masuk waktu solat. Wa fi sahwi mukhbirun an ayyan, manakala dalam keadaan cuaca cerah, tukang azan itu akan bagi tahu orang dengan ayyan dia, dengan mata kepala dia sendiri melihat matahari keadaannya
telah masuk waktu ataupun belum. Wassahaha an-Nawawi jawaza taqlidihi fihi aidan. Manakala Imam Nawawi mensahihkan harus ikut tukang azan fihi dalam keadaan ghaib, dalam keadaan gelap, mendung yang gelap kan, sampai tak nampak matahari juga. Harus juga ikut, kalau keadaan gelap sekalipun harus ikut tukang azan, kata Imam Nawawi. Wa naqalahu anin nasi, dan Imam Nawawi menukilkan daripada nas kitab Al-Um lah ni. Fa innahu la yu'dhanu fil 'adati illa fi al-waqti. Maka sesungguhnya tukang azan itu tidaklah melaungkan azannya menurut kebiasaan, melainkan tepat pada waktunya. Fala yataqa'adu 'anid-diki al-mujarrab. Tidak boleh kita bergantung kepada kokokkan ayam yang menurut kebiasaan menunjukkan kepada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau menurut Imam Nawawi harus ikut tukang azan walaupun bagaimana keadaan sekalipun, sebab memang tukang azan tu dah mahir. Setiap waktu dia dah tahu dah tentang batas waktunya. Qala al-Bandanaiji wa la'allahu ijma'ul muslimin. Kata Imam al-Bandanaiji, mudah-mudahan apa yang ditashihkan oleh Imam Nawawi itu ialah ijma'. Ikutlah tukang azan, sebab tukang azan tu memang dipercayai, walaupun dia ijtihad tapi dia dah biasa dengan waktu azan. Walau kathura al-muadzinun. Okey, masalah baru. Kalau ramailah tukang azan, wa ghalaba ala dhanni isabatahum, dan besar kemungkinan betul semua tukang azan tu pada waktunya, jaza i'timadahum, maka harus dia berpegang kepada tukang azan tadi tu. Bila bunyi laungan azan di sana sini, harus kita berpegang bahawa betul lah confirm masuk waktu. Jaza i'timadahum mutlaqan, secara mutlak, bila khilaf, tanpa ada khilaf, harus ikut petunjuk tukang azan. Jadi kias kita pada hari ini ialah pada jam dan juga kalender waktu azan, waktu masuk waktu solat. Walau salla bila ijtihadin a'ada mutlaqan. Kalau dia solat, kalau seseorang tu solat tanpa berijtihad terlebih dahulu, wajib dia ulang balik solatnya secara mutlak. Sekurang-kurang ijtihadnya ialah dia kena melihat kepada keadaan matahari, tengok keadaan bayang. Kalau siang, kalau malam dia tengok kaki langit, dah terbit fajar ataupun tengok mega merah. Kalau tidak, tak sah solatnya. Kalau ada kemudahan jam, tengok jam agak-agak. Jadi wajib dia ulang. Kalau tidak berijtihad, ulang balik solat tu litarkihi al-wajib, sebab dia telah meninggalkan wajib ijtihad. Wa 'alal mujtahidi at-ta'khir. Kalau orang tu solat dengan berijtihad, dah masuk waktu atau belum, hendaklah dia takhir, mengkemudiankan solat, tangguhkan solat dia. Bukan kata rasanya dah masuk terus dia solat. Itu tidak afdal. Yang afdalnya dia tunggu sehingga yaghlibu ala dhannihi, sehingga betul-betul dia berat dia punya sangkaan dia dukhul al-waqti, tentang masuk waktu. Wa ta'khiruhu ila khawfil fawat afdalun. Dan kalau ditangguhkan, dia lewatkan solatnya sehingga waktu yang ujung, sehingga dah dekat nak habis waktu kan, sehingga khawatir kalau tangguh-tangguh lagi sekarang takut habis waktu. Jadi sampai keadaan perasaan begitu, itu yang afdal. Dia tangguh sampai tak boleh tangguh lagi ni, takut kan gelap,
Tiba-tiba dah habis waktu. Maka ketika tu dia solat, masa itulah waktu yang paling afdal. Bagi orang yang tak ada petunjuk tentang masuk waktu atau tidak kan. Dalam hutan biasa ni kan, dalam hutan. Waktu solat pun tak berapa nak pasti kan. Waktu subuh lah biasanya. Pukul berapa masuk waktu kan. Wa ya'malu al-munajjim bihisabihi jawazan. Bagi orang yang ada ilmu nujum, maka dia boleh beramal dengan kiraan dia. Dia boleh beramal, harus dia beramal dengan kiraan dia, cara kiraan dia. Wala yuqalliduhu ghairuhu, tapi orang lain tak boleh ikut dia. Dia ada teknik pengiraan dia tentang untuk mengetahui masa waktu untuk dirinya sahaja. Orang lain tak boleh ikut. Fala wala yuqalliduhu ghairuhu 'ala al-asah, menurut kaul yang asah fi tahqiq, dalam kitab tahqiq, wa ghairuhu, dan lain-lain kitab. Wal hasibu, orang yang boleh mengira pula, wa huwa may ya'tamidu manazilun nujum, dan orang yang pandai kira, iaitu orang yang berpegang kepada kedudukan bintang, wa taqdiru sayriha, dan boleh mengira kedudukan perjalanan bintang itu, fil makna munajjim, itu juga termasuk dalam erti kata ahli nujum. Ahli nujum ahli bintang. Wa huwa man yara anna awwal al-waqti tulu'an najmi, iaitulah orang yang nak mengira, menghisap tentang waktu yang awal waktu terbit bintang sipulan. Sebab ahli nujum dia boleh mengkira tentang bintang seseorang. Orang ni bintang dia sekian-sekian, orang ni bintang sekian kan. Kama yu'khadhu min nadhirihi fi saum. Begitu juga boleh diambil daripada perkiraannya tu untuk menentukan waktu puasa. Tapi untuk dirinya sendirilah. Sebab dia pun berijtihad menurut perkiraan dia, bukan 100% betul perkiraan dia tu. Jadi dia boleh ambil dia punya perkiraan, orang lain tak boleh ikut. Wallahu ta'ala adam.